Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Hafiz bin Muzli, 17 DEP 20F 1027 bersama kawan saya Muhammad Muazzam Nazzuddin bin Fadani, 17 DEP 20F 1005. Kami akan buat pembentangan satu untuk subjek MPU 21032, Penghayatan, Etika dan Peradaban. Nama pensyarah yang mengajar kami ialah Muhammad Zain bin Sailan. Tajuk yang kami pilih ialah Pengaruh Sistem Pentadbiran Inggeris di Tanah Melayu. Untuk pengenalan, kuasa Inggeris mempunyai tanah jajahan yang terbesar di dunia. Tanah Melayu merupakan salah sebuah negara bekas jajahan Inggeris. Demi kepentingan ekonomi, pihak Inggeris akhirnya campur tangan di Tanah Melayu. Penjajahan Inggeris di Tanah Melayu ditolong oleh banyak faktor, sama ada faktor dalaman atau faktor luaran. Walau apapun faktor yang mendorong penjajahan Inggeris di Tanah Melayu, penjajahan ini sememangnya memberi kesan yang sangat mendalam ke atas Tanah Melayu, sama ada dari aspek politik, ekonomi maupun sosial masyarakat di Tanah Melayu sehinggalah sekarang. Pengaruh sistem pentadbiran di Tanah Melayu terbahagi kepada 6. Politik, ekonomi, undang-undang, pendidikan, kesenian, pembentukan masyarakat majmuk. Dari segi pembentukan masyarakat majmuk, terdapat 3 kaum utama di Tanah Melayu iaitu Melayu, Cina dan India. Masyarakat majmuk ini wujud akibat daripada kemasukan imigran pada pertengahan abad ke-19 dan telah melahirkan satu masyarakat majmuk, organisasi sosial dan budaya yang berbeza. Dasar yang diperkenalkan oleh Inggeris iaitu dasar pecah dan perintah yang bermaksud pengasingan masyarakat yang terdapat di Tanah Melayu. Hal ini dapat dilihat daripada orang Melayu yang hidup di kawasan luar bandar seperti kampung dan desa untuk melakukan kegiatan seperti nelayan dan pertanian. Manakala orang Cina tertumpu di kawasan bandar dan menjalankan kegiatan perdagangan dan perlombangan. Orang India pula ditinggal di kawasan-kawasan estet dan ladang getah bagi menjalankan kegiatan perladangan. Sebelum tahun 1800, penduduk negara kita hanya terdiri daripada penduduk tempatan. Walau bagaimanapun, pada akhir abad ke-19, berlaku kemasukan orang Cina dan India secara beramai ke negara kita. Hal ini disebabkan kerana Inggeris membawa masuk buruh-buruh Cina dan India bagi menambah tenaga buruh di Lombong. Buruh India juga digunakan dalam perusahaan getah serta projek-projek pembangunan seperti jalan raya dan kereta api. Pada tahun 1870, bilangan penduduk Tanah Melayu kira-kira 500,000 orang. Setelah kedatangan orang Cina dan orang India ke Tanah Melayu, jumlah penduduk bertambah menjadi 3,300,000 orang pada tahun 1921. Pada tahun 1931, jumlah penduduk bukan Melayu lebih ramai berbanding dengan masyarakat tempatan di Tanah Melayu. Situasi tersebut telah melahirkan situasi masyarakat majmuk di negara kita. Dari segi pendidikan, perubahan sosial yang dibuat oleh Inggeris ialah perubahan dalam sistem pendidikan. Sebelum kedatangan Inggeris ke Tanah Melayu, pendidikan di Tanah Melayu bersifat tidak formal, iaitu hanya terhad kepada pengajian Al-Quran dan keagamaan. Namun, selepas kedatangan Inggeris, terutamanya pada pertengahan abad ke-19, sistem pendidikan di Tanah Melayu telah banyak berlaku perubahan dan ianya lebih bersifat perkauman atau vernakular. Selepas Tanah Melayu merdeka, sistem pendidikan untuk membentuk perbatuan kaum telah diwujudkan. Sistem pendidikan tersebut memberikan peluang kepada kanak-kanak daripada semua kaum untuk menikmati pendidikan. Kerajaan kolonial British juga membuka sekolah-sekolah untuk melatih anak-anak tempatan bagi pengisian jawatan-jawatan perkeranian di dalam sektor awam dan swasta. Sistem pembelajaran sekarang bersumberkan bahan-bahan ilmiah dari barat dan ilmu pengetahuan dari barat.
Hala tuju pendidikan semasa zaman penjajahan Inggeris bertujuan menyekat peluang orang Melayu untuk mengembangkan bakat mereka, memisahkan mereka daripada pengembangan sosio-ekonomi negara. Hal ini menyebabkan kerajaan telah merumuskan dasar kuota dan beasiswa bagi kemasukan ke, ke universiti, menubuhkan lebih banyak institusi pengajian tinggi bagi meningkatkan bilangan pelajar Melayu ke universiti. Dari segi kesenian, pengaruh kesenian barat juga boleh dilihat dari dua aspek, iaitu aspek seni bina dan persembahan muzik. Pengaruh barat sebenarnya secara jelas kita boleh buktikan melalui aliran-aliran muzik yang mereka bawa ke alam kita. Melalui aliran-aliran ini, maka terhasillah kumpulan-kumpulan artis yang beraliran rock, balada, pop, jazz dan sebagainya. Sedikit sebanyak, aliran-aliran muzik ini sebenarnya memperbagaikan lagi seni persembahan yang ada di negara kita. Namun, disebabkan ini jugalah seni tradisional kita mula dipinggirkan. Sesetengah reka bentuk binaan bangunan-bangunan yang terdapat di tempat kita ini juga adalah sebagai bukti pengaruh barat terhadap kita. Pembinaan bersenikan kebaratan boleh dilihat pada bangunan-bangunan baharu yang dibina dengan berkonsepkan kemodenan. Binaan bangunan ini mengaplikasikan ciri-ciri barat yang dianggap moden oleh dunia. Menara berkembar Petronas contohnya dibina dengan berkonsepkan silinder yang diideakan oleh barat. Terdapat beberapa identiti imej yang muncul berdasarkan aliran muzik yang mereka ceburi kerana setiap genre muzik tersebut mempunyai identiti dan imej yang berbeza kepada si pemuziknya. Contohnya, imej penyanyi rock dan jazz adalah berbeza sama sekali. Imej pemuzik aliran pop juga berbeza dengan aliran rap. Melalui ke pelbagai imej yang dibawa oleh mereka, ini telah mendatangkan kesan buruk kepada imej tradisi kita kerana perkara-perkara yang dibawa barat ini sebenarnya sangat mudah memengaruhi masyarakat dunia, termasuk kita sendiri. Sekian itu sahaja daripada saya. Isi seterusnya akan disambung oleh kawan saya, Muaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya ingin melanjutkan slide pada isi sambungan daripada Al-Hafiz. Okey. Politik. Demokrasi telah dibawa oleh Barat suatu ketika dahulu dan sekaligus telah membawa kesan yang besar dalam sistem pentadbiran di Tanah Melayu. Yang sebelum ini mengamalkan sistem federal iaitu pemerintah beraja yang menganggap raja sebagai pemimpin yang mutlak. Sistem demokrasi ini sangat berbeza dengan sistem pemerintah beraja yang diramalkan oleh masyarakat Melayu masa dahulu. Dalam sistem demokrasi ini, kedaulatan dan keputusan negara mesti dibuat oleh rakyat dengan menggunakan suara majoriti yang memilih untuk melakukan sesuatu keputusan. Pemilihan pemimpin, cara demokrasi juga dilakukan berdasarkan pandangan sokongan dan aspirasi rakyat terhadap calon yang diiktirafkan layak. Pemilihan pemimpin dilakukan dalam pilihan raya yang diadakan demokrasi ini sebenarnya telah menghadkan kuasa sultan atau raja yang mana sebelum ini mereka adalah pemerintah mutlak dalam pentadbiran negeri masing-masing. Demokrasi mempunyai pelbagai jenis, antaranya yang ketiga yang kita sedia maklum adalah demokrasi berparlimen, demokrasi terpimpin, demokrasi prolatar, demokrasi liberal dan macam-macam lagi. Di Malaysia, negara kita telah mengamalkan demokrasi berparlimen bermula dari awal kemerdekaan lagi sehinggalah sekarang. Dari segi ekonomi pula, wujud perbezaan pendapatan di antara kaum dan wilayah mewarisi struktur ekonomi yang bersifat duit ekonomi, di mana ekonomi yang bersifat moden lebih tertumpu di kawasan bandar, manakala ekonomi bersifat tradisional dan sara diri tertumpu di luar bandar.
Kedatangan Islam telah menghapuskan sistem riba yang sering diamalkan oleh kebanyakan masyarakat di dunia. Hal ini kerana dalam Islam itu sendiri mengharamkan amalan riba kerana dengan tegas menyatakan riba itu sebenarnya menyusahkan dan menindas golongan-golongan yang susah. Sedangkan Islam bukan agama yang menindas mana-mana golongan. Kedatangan Islam telah membawa perubahan dalam sistem ekonomi kita dalam urusan perniagaan dan jual beli. Islam adalah agama yang meletakkan keyakinan penganutnya sebagai teras kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, dalam urusan jual beli, masyarakat Islam bukan sahaja dikawal oleh undang-undang yang dicipta sendiri, risalah hukum kanun dan undang-undang luar Melaka. Malah segala urusan dikawal dengan keikhlasan hati umat Islam itu sendiri. Dalam konteks yang lebih luas, kita boleh lihat Melaka telah mengamalkan dasar luar pragmatik iaitu berbaik-baik dengan kuasa besar semasa melalui zaman kegemilangan telah menyebabkan sistem ekonomi Islam bersih dan riba penindasan itu telah berkembang dengan pesat lalu menarik ramai pedagang-pedagang luar untuk berdagang di negara kita. Dasar ini menstabilkan politik Melaka serta memberi peluang kepada perkembangan ekonomi pentadbiran Afifah Abu Yazid 2003. Okey, dari segi undang-undang pula, wujud dualisme dalam sistem perundangan di Malaysia iaitu sivil dan syariah. Mahkamah syariah dikeluarkan daripada hierarki. Mahkamah persekutuan ia diletakkan di bawah kuasa negeri. Undang-undang persekutuan telah membataskan kuasa mahkamah syariah. Undang-undang British digunakan sepenuhnya dalam mahkamah sivil. Undang-undang Islam dihadkan bidang kuasanya yang dalam hal keluargaan, pewarisan dan kesalahan jenayah yang sangat terhad. Raja Melayu sebagai ketua agama Islam negeri mempunyai kuasa yang terhad. Undang-undang British telah mempengaruhi sistem kehakiman. Okey, dalam kesimpulan ini, kedatangan Inggeris ke tanah Melayu telah menyebabkan berlakunya campur tangan dalam hal ehwal dan pentadbiran di negeri-negeri tersebut. Dengan berlakunya campur tangan Inggeris, telah banyak menyebabkan ketidakpuasan hati orang Melayu terhadap struktur pentadbiran dan pelaksanaan hal ehwal di tanah Melayu. Oleh yang demikian berlaku penentangan di tanah Melayu untuk menentang Inggeris daripada terus berleluasa dan mengukuhkan kuasanya. Terdapat berbagai penentangan yang telah dilakukan oleh masyarakat Melayu yang melibatkan perbuatan dan pemikiran masyarakat Melayu setempat. Walaupun British tidak menguasai seluruh negeri di Malaysia, namun pengaruh terhadap corak pentadbiran British di negeri-negeri selat telah menyerap masuk ke negeri-negeri lain yang tidak dijajah, sama ada secara paksaan atau ianya ditiru oleh Sultan bagi menetapkan sistem pentadbiran di negara mereka. Walau bagaimanapun, tindakan tersebut telah membuka jalan kepada British untuk campur tangan secara langsung di negeri-negeri tersebut. Malah pada masa yang sama, hubungan baik antara British dengan Siam juga telah memudahkan British untuk campur tangan di Kelantan, Kedah, Perlis dan Terengganu. Hal ini menyebabkan negeri tersebut telah dikuasai oleh British secara rasmi menjelang abad ke-20. Okey, dengan harapan saya berharap agar masyarakat pada masa kini lebih menghargai warisan budaya kita. Semoga seni warisan ini tidak punah pada masa akan datang. Saya juga berharap agar pendidikan di negara Malaysia ini dapat menerapkan nilai-nilai murni kepada generasi muda. Hal ini demikian kerana generasi muda kini mudah terpengaruh dengan pengaruh barat melalui teknologi yang sedang berkembang pesat. Ianya amat merisaukan kerana generasi muda kini semakin jauh dari budaya, budi bahasa dan adat asal negara kita. Dan juga masyarakat Malaysia masa kini perlulah mengingati zaman di mana Malaysia dipertubuhkan supaya menanam sifat patriotisme dalam diri untuk menyayangi negara agar dapat cipta masyarakat yang berbakti kepada negara dan keharmonian supaya negara Malaysia lebih maju ke depan seperti negara-negara luar. Okey, sekian. Terima kasih. Itu saja daripada saya untuk kelak penghayatan dan etika.